Hai YouTuber, kita kembali bersama lagi di channel Spot4. Semoga anda terhibur. Sebelum kalian mulai video ini, silakan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Peristiwa ni berlaku semasa aku belajar di UiTM Shah Alam dahulu. Masa tu SEM 2 kalau tak silap aku. SEM 1 aku dapat duduk college, so jimat lah sikit. Tapi apakan daya, semasa SEM 2 aku tak dapat duduk college sebab aku tak aktif dalam kurikulum. Aku ni sebenarnya aktif dalam main game je kalau berada dalam bilik. Aku menyewa berhampiran dengan Unicell. Alamat rumah aku dekat Jalan Palladium. Siapa yang duduk dekat situ mestilah tahu kawasan ni. Tipu kalau tak tahu. Rumah sewa aku tu 2 tingkat. Di sini mostly bilik atas, kecuali satu bilik je kat bawah. Bilik paling kecil dalam rumah aku adalah yang letaknya dekat dapur. Orang kata bilik orang gaji dulu. Aku duduk bilik tu bukan apa, sebab nak sorang-sorang. Bilik kawan-kawan aku semua ada kat atas sebab mereka selesa sharing satu bilik. Rumah sewa aku tu duduk 9 orang. Kawan sekelas aku ada 3 orang. Yang lain aku tak dapat sangat lah. Ada satu malam tu aku lepak dalam bilik je. Apa lagi, aku main game je lah. Time tu ada 2 orang je dalam rumah. Yang lain semua tak ada. Semuanya tak ada internet. Mungkin dia orang pergi cari mamak ke. Kiranya aku dengan seorang kawan aku ni je lah. Dalam pukul 1 pagi, kawan aku seorang ketuk pintu bilik, jerit dari luar, cakap dia nak keluar. Aku just cakap okey je lah, sebab aku tengah usyuk pegang keyboard main game. Punyalah pemalas masa tu nak buka pintu. Allah je yang tahu. Selepas aku dah main game dalam 1 jam tu, tiba-tiba teringat assignment aku yang belum siap. Pula tu kena hantar hari Senin ni. Sudah, aku ni malas betul nak buat benda ni last minute. Oleh sebab aku ni jenis tak suka tangguh-tangguh kerja, aku pun save and exit game tu. Maka bermulalah aku membuat assignment dengan tekun. Yalah, nak pulun 4 flat, apartment, kondo lah kononnya. Aprak. Suasana sunyi saja malam tu sebab aku tak pasang lagu pun. 30 minit selepas tu aku terdengar bunyi orang buka pintu depan. Macam nak masuk rumah, siap sembang-sembang bagai. Tengok jam, dekat 2:30 pagi. Dia orang ni baru nak balik rumah. Tapi aku tak cakap kuat-kuat lah, cuma cakap dalam hati. Dan aku pun buat tak tahu je lah, sambung menayam. Disebabkan bilik aku berada dekat dapur dan dekat dengan ruang tamu, aku memang boleh dengar lah. Kalau orang sembang, duduk-duduk dekat sofa depan tu pun aku boleh dengar. Orang on off switch lampu, lagilah telinga aku ni tajam. Kawan-kawan aku yang baru balik tu sembang makin rancang, makin lama makin kuat. Tapi aku tak dapat tangkap apa diorang cakap. Lepas aku habis buat assignment, niat hati nak juga join diorang sembang-sembang. So aku sambung lagi buat kerja. Dengar pula kawan-kawan aku masuk dapur, buka gas, tong-tang nak masak. Kalau orang nak ke dapur, kena lalu depan bilik aku juga. So memang nampaklah bayang-bayang macam orang lalu. Aku seronok lah, apalagi kawan nak masak kan. Perut pun dah lapar. Untunglah, kata orang Allah tu nak turun rezeki, memang tak salah alamat. Salah seorang kawan aku ketuk pintu bilik. Aku jerit lah, Ya, jap aku buka pintu. Untuk pengetahuan korang, aku kunci pintu bilik ni dah siap dengan pagar. Lagi satu bilik masa lepas aku solat isyak malam tu. Aku pagar setiap penjuru dengan azanan ayat kursi. Memang setiap malam aku akan buat macam tu kalau tak sibuk lah. Aku cepat-cepatlah siapkan satu lagi perenggan sebab aku memang tak suka buat kerja separuh-separuh dan tangguh-tangguh. Tengah menaip tu, aku bau macam nasi goreng. Yelah, kawan tengah masak kan. Wih, sedap betul bau masakan ni. Krik-krik perut aku jadinya. Wih, lapar bai.
Sabar je lah bro, sikit lagi nak siap. Kawan aku ketuk pintu lagi. Tapi kali ni 2 kali. Lepas tu dia cakap buka. Suara lembut je. Kawan aku seorang tu memang suara dia lembut. Suasana kat dapur pun masih riuh rendah dengan gelak ketawa. Makin galut lah aku apa lagi. Okey, jap, aku buka. Aku menaik pun dah macam orang gila. Nak tulis brok jadi beruk. Kelaparan boleh mengubah manusia weh. Kali ketiga kawan aku ketuk lagi sekali 2 kali. Aku rimas dah. Dia ketuk banyak kali. So masa tu ketukan yang kedua lah. Aku bangun dan terus buka pintu. Ya, korang masak. Hah? Tak ada orang. Kosong. Gelap gelita. Dapur dan ruang tamu kosong. Satu lampu pun tak pasang. Tak ada siapa pun yang masak. Wahal tak ada siapa pun waktu tu dalam rumah tu kecuali aku. Terasa lembik lutut aku. Jadi tahu tak nak fikir apa? Berdebar-debar jantung aku ni. Rasa macam nak tercabut, nak pingsan pun ada. Baru tadi aku dengar kawan aku cakap buka. Aku dengar orang masak. Siap bau lagi makanan. Apa yang berlaku sebenarnya? Taklah aku beranikan diri untuk on lampu dapur. Aku nak jenguk ke tingkat atas tak berani. So aku masuk bilik dan kunci pintu. Aku ambil handphone dan teks kawan aku. Weh, kau ada kat atas ke? Kau dah balik Budak-budak lain ada ke? Then aku send message tu. Tak lama kawan aku reply. Weh gila, aku kat luar lagi lah. Masa bila pula aku balik? Sinilah dengan Syihah pun tak balik lagi. Aku baru je lepas tanya mereka. Weh masa tu hanya Allah je yang tahu. Macam nak terkeluar jantung aku. Rasa macam tak percaya. Aku teks lagi kawan-kawan serumah yang lain. Tanya sama ada diorang dah balik atau tak. Then diorang reply semuanya cakap tak. Bermakna memang aku seorang je lah yang ada kat rumah malam tu. Jadi siapa yang berborak tadi Siapa yang masak tadi? Siapa yang ketuk pintu dan cakap buka tadi? Persoalan demi persoalan mula terlintas dalam fikiran aku. Dan aku terus capai selimut dan selubung satu badan. Dalam keadaan yang menggigil dan takut, aku memberanikan diri untuk buka surah Al-Baqarah. Aku biar je surah tu berulang-ulang kali, tapi aku tetap tak dapat nak lelapkan mata. Sebab terus terfikirkan peristiwa tadi. Setiap minit yang berlalu, waktu tu aku akan terasa amat lama. Sempat berapa kali aku lihat jam handphone aku. Takkan baru 1 minit kot ni berlalu. Rasanya macam dah lama aku dalam selimut ni. Manalah kawan-kawan aku ni tak balik lagi, bisik aku dalam hati. Secara tiba-tiba pintu aku diketuk lagi. Kali ni lebih kuat seperti orang dalam keadaan marah. Aku hanya pekakan telinga sambil baca apa-apa surah yang terlintas di dalam ingatan aku. Bunyi ketukan tadi makin kuat. Kali ni terdengar suara perempuan yang dalam keadaan marah. Rasa seperti nak tanggal pintu aku diketuk olehnya. Malam tu aku menangis ketakutan sambil menjerit. Pergi, jangan ganggu aku. Aku tak ganggu korang pun. Lepas tu tiba-tiba suara tadi mula ketawa dan menilai. Bertambah menggigil dan takut aku jadi sampai terkencing aku kat katil. Dengar seperti pinggan mangkuk jatuh. Aku beranikan diri jugalah. Dan aku voicemail kawan aku. Weh tolong balik sekarang. Aku takut ni. Aku dah tak kuat dah ni. Korang kat mana? Dan aku pun send. Tak lama kemudian member aku reply. Weh kau okey tak? Aku on the way balik ni sekarang. Dalam masa sama legalah sikit hati aku. Kerana kawan-kawan aku dah nak balik tak lama lagi. Tapi aku terfikir juga, apa agaknya akan berlaku bila kawan aku masuk rumah? Serba salah pula aku jadinya. Patutkah aku bagi tahu dia orang tentang apa yang jadi tadi? Tiba kata-kata hati aku terdiam. Suasana kecoh tadi tiba-tiba senyap pula. Oh, alhamdulillah, tamat sudah dugaan aku. Tapi betul ke dah sudah? Bisik aku dalam hati. Aku cuba mengintai sekitar kawasan bilik aku. Di sebalik selimut yang aku pakai tadi,
lampu masih menyala dan tak ada apa yang mencurigakan. Dengan jantung aku yang masih berdegup lagi, perlahan-lahan aku cuba beranikan diri untuk mengintai keadaan dapur. Aku melalui ruang bawah pintu. Tak ada apa pun, kata aku dalam hati. Patutkah aku buka pintu? Berkata lagi aku dalam hati. Tak habis aku berfikir, tiba-tiba sekali lagi bunyi ketukan kedengaran. Aku mulalah terkejut. Berpeluh, menggigil, takut dan segalanya semua keluar. Lepas tu aku berlari semula ke atas katil, selubung kembali badan aku dengan selimut aku tadi. Tiba-tiba aku dengar seperti bunyi pintu terbuka dan bunyi seorang yang berjalan ke arah pintu bilik aku. Pintu bilik aku diketuk lagi. Jantung aku menjadi semakin laju. Rasa macam nak meletup pun ada. Secara spontan aku menjerit sambil menangis. Pergi setan, jangan kacau aku. Dan bunyi pintu semakin kuat. Jantung aku semakin berderau. Aku menjadi semakin tak tentu arah. Terus aku tutup telinga aku dengan bantal supaya aku tak dengar bunyi pintu tu. Tiba-tiba aku terdengar orang manggil nama aku dan suruh buka pintu. Aku alihkan bantal dan cuba fokus akan suara tadi. Perlahan-lahan aku beranikan diri dan mendekati pintu. Memang betul suara tu seperti suara kawan aku. Aku pun mulalah tarik nafas panjang. Dengan tangan yang bergetar dengan pelan-pelan, aku buka pintu. Dalam hati aku berkata, ni kalau betul kawan aku, nasib baik. Tapi jikalau bukan, redor je lah. Kalau sempat aku lari, kalau tak, aku diam je. Pintu aku dah pun terbuka. Dengan pantas ada satu sosok yang menerkam ke arah aku. Tertolak aku ke belakang lalu terduduk di atas katil. Adakah aku mati? Kata hatiku. Dan mataku pun dah mula kabur dan gelap. Badan aku seperti digoyang-goyangkan. Terasa macam nak tertanggal pun ada. Kepala aku waktu tu mikir apa, matilah aku, kata hatilah. Tak lama kemudian aku pun dengar, Rin, bangun Rin, Rin, bangun. Berulang kali juga aku dengar. Aku cuba pelan-pelan untuk kuatkan semangat dan lihat siapa yang panggil nama aku. Dan mata aku pelan-pelan fokus ke arah suara tadi. Rupanya kawan aku yang menerpah ke arah aku tadi dah cuba untuk sedarkan aku kerana dia amat risaukan diri aku. Sejak kejadian hari itu sampai sekarang aku tak boleh lupa bunyi ketukan pintu tu dengan bunyi suara buka, buka dengan suara perempuan mengilai. Aku rasa bunyi itu suara roh yang tergantung kat rumah tu. Yalah, aku pernah dulu dengar mak aku cakap kalau ada suara-suara yang macam tu mesti rohnya tak tenteram. Apapun untuk korang setakat ni je lah aku dapat cerita dengan korang. Mungkin next time kalau aku ada cerita lagi aku akan bagi tahu dengan korang. Okey, Assalamualaikum.